Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak ceritakan pengalaman yang dialami oleh seorang penoreh getah. Apabila dia menoreh getah pada jam 3 pagi, seorang diri. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang sebuah jalan, sebatang jalan di negara Perancis. Jalan ni hanya boleh digunakan dalam jangka masa 1 jam setiap hari. Selepas 1 jam, jalan ni dah tak boleh diakses, tak boleh lalu dah jalan ni. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini saya akan gunakan nama samaran Nazri untuk memudahkan cerita. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2019. Masa tu Nazri baru saja berpindah ke sebuah felda di Gemas Negeri Sembilan. Nazri dapat kerja dekat situ. Kerja sebagai seorang penoreh di sebuah kebun getah milik salah seorang penduduk di felda tu. Kebun getah ni agak luas, sekitar 10 ekar. Selain Nazri, ada lagi beberapa orang pekerja di kebun getah tu. Kebiasaannya, pekerja-pekerja lain ni, penoreh-penoreh lain di kebun getah tu, menoreh sekitar jam 7 pagi selepas subuh. Tapi Nazri pada masa tu dia pergi awal, lebih awal daripada pekerja lain. Sebabnya ada dua sebab. Sebab pertama, rumah Nazri ni agak jauh daripada kebun getah tu. Itu sebab yang pertama lah. Sebab yang kedua, Nazri dah lama tak menoreh. Jadi dia agak lambat lah berbanding dengan orang lain ni. Kalau dia pergi macam orang lain, pergi jam 7 pagi, dia akan lambat, ketinggalan banyak pokok berbanding dengan kawan-kawan dia yang bekerja dekat situ. Jadi sebab itulah Nazri buat keputusan untuk pergi awal, sekitar jam 3 pagi setiap hari. Bila Nazri pergi awal, dia boleh buat banyak lah pokok tu. Bila dia dah buat banyak, barulah kawan-kawan sekerja dia yang lain ni datang dan mula menoreh. Jadi tak adalah dia menyusahkan orang lain nak cover balik pokok-pokok dia yang tertinggal semua. Sebab itulah dia datang awal. Hari pertama Nazri mula bekerja sebagai seorang penoreh, Nazri cukup bersemangat. Daripada awal lagi, Nazri dah pakai lampu. Lampu yang diikat dekat dahi tu. Daripada rumah dah pakai. Macam itulah bersemangatnya Nazri. Rasa takut sememangnya ada. Memang adalah rasa takut tu. Sebab dia pergi menoreh jam 3 pagi seorang diri. Tapi nak buat macam mana kan? Itu saja sumber pendapatan dia pada masa tu. Bila Nazri dah sampai dekat kebun getah tu, Nazri pun letak motor dia, parking motor dia, turun daripada motor. Dan Nazri mula berjalan masuk ke dalam kebun. Masa nak berjalan masuk ke dalam kebun tu, tiba-tiba datang 4 ekor kucing. Ikut Nazri daripada belakang, masuk ke kebun tu. Nazri rasa pelik juga sebenarnya. Daripada mana pula datangnya kucing-kucing ni semua? Nazri tak ada fikir apa-apa yang pelik pada masa tu. Nazri pun terus pergi ke pokok pertama. Dia pun mulalah menoreh. Sepanjang Nazri menoreh tu, kucing 4 ekor ni ikut aja gerak-geri Nazri. Nazri menoreh dekat pokok pertama tu, dia berkumpul dekat pokok pertama, 4 ekor kucing ni. Dah siap pokok pertama, Nazri bergerak pula ke pokok kedua, menoreh pokok kedua. Kucing 4 ekor ni ikut aja. Dia pergi dekat pokok kedua. Bila Nazri tengok 4 ekor kucing ni ikut aja dia, Nazri rasa lega sikit. Tadi rasa takut kan? Sekarang ni rasa takut dia tu dah hilang. Sebab ditemani oleh 4 ekor kucing ni. Perkara yang sama berlaku selama 3 hari berturut-turut. Nazri pergi menoreh pada jam 3 pagi dalam keadaan gelap, hanya ditemani oleh lampu. Lampu yang ada dekat dahi dia. Dan selama 3 hari itulah Nazri ditemani oleh 4 ekor kucing. Yang entah daripada mana datangnya kucing-kucing ni. Pada hari keempat menoreh, macam biasalah Nazri keluar daripada rumah pukul 3 pagi, terus menuju ke arah kebun getah tu. Tapi pada pagi hari keempat ni, dia tak nampak pun kucing ni. Tak ada seekor pun datang dekat dia. Nazri mula berjalan masuk menelusuri kebun getah tu seorang diri. Disebabkan Nazri pada masa tu seorang diri, tak ada kucing yang teman dia pada pagi tu, Nazri berasa seram sejuk. Bulu roma Nazri mula meremang. Tapi Nazri tepis semua tu. Dia tak endahkan perasaan seram dia ke apa, tak endahkan. Dia buat aja kerja dia.
Menoreh daripada sebatang pokok ke sebatang pokok yang lain. Makin lama Nazri masuk makin dalam ke dalam kawasan kebun getah tu seorang diri. Lebih kurang 6-7 pokok lepas tu, dah siap menoreh 6-7 pokok, Nazri terperasan. Dalam keadaan kebun getah yang gelap tu, Nazri terperasan ada pancaran cahaya lampu. Bila Nazri dah nampak cahaya lampu tu, Nazri cuma terfikir satu benda je lah. Oh, ada orang lain ni rupanya menoreh. Ingat aku seorang je datang awal macam ni. Jadi Nazri pun rasa lega lah sikit. Bermakna dia tak adalah seorang-seorang sangat dekat kebun getah tu. Nazri pun sambung kerja dia. Sambunglah menoreh. Tak lama lepas tu, Nazri terhidu satu bau yang sangat busuk. Nak cakap bau getah? Bukan. Nazri dah biasa. Bau getah. Ini bau lain. Busuk lain. Nazri mula memandang ke arah sekeliling, mencari daripada mana datangnya bau busuk tu. Sedang Nazri mencari daripada mana datangnya bau busuk tu, Nazri masih lagi boleh nampak cahaya lampu tadi. Suluhan cahaya lampu tadi. Jarak antara Nazri dan juga orang tu, orang yang ada pakai lampu tu, agak jauh. Jadi Nazri pun menjerit. Menjerit nak panggil lah kawan tu. Tapi yang peliknya, orang ni tak dengar Nazri menjerit. Tak tahulah saja tak respon ke ataupun tak dengar ke, jauh sangat ke macam mana tak tahu. Tapi orang tu tak menyahut. Nazri dah mula rasa lain macam. Makin lama bau busuk tu makin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kena berlaku. Sekali lagi bulu roma Nazri meremang. Bila Nazri dah sedar ada benda yang tak kena, Nazri pun mempercepatkan kerja dia. Dia menoreh dengan laju daripada satu pokok ke satu pokok, nak habiskan kawasan dia lah. Dia nak cepat-cepat selesaikan kerja dia, nak balik. Bau busuk tu pula makin lama makin kuat. Sampai Nazri ni dah tak tahan, dah nak termuntah pada masa tu. Sedang Nazri kelang kabut menoreh tu, tiba-tiba Nazri terasa daripada arah belakang seperti ada satu tangan sedang membelai belakang tengkuk dia. Nazri memang terperanjat lah pada masa tu. Nazri cepat-cepat menoleh ke belakang. Masa tu Nazri pakai lampu. Lampu dekat dahi dia macam biasalah. Jadi bila Nazri toleh tu, Nazri tersuluh sesuatu. Nazri nampak ada seorang perempuan berdiri di belakang dia. Dengan suluhan cahaya lampu yang sangat terang daripada dahi Nazri, Nazri boleh nampak dengan sangat jelas macam mana rupa perempuan tu. Muka benda ni sangat-sangat buruk dan dipenuhi dengan ulat. Rambut dia pula kusut masai. Dan bau dia sangat-sangat busuk. Bau busuk yang Nazri bau daripada awal tadi adalah bau benda ni. Nazri tergamam. Badan Nazri menjadi kaku, tak boleh nak bergerak. Sekarang ni Nazri bertentang mata dengan benda ni. Benda ataupun satu makhluk yang menyerupai seorang perempuan yang sangat hodoh. Masa tu perasaan Nazri jangan ceritalah. Nak terberak, nak terkencing semua ada. Bayangkanlah, pukul 3 pagi. Dalam kebun getah, dalam keadaan gelap macam tu, bertentang mata dengan makhluk yang hodoh macam tu. Nazri kata, itulah perkara yang paling menyeramkan yang dia pernah alami dalam hidup dia. Lebih kurang 2-3 saat lepas tu, barulah Nazri ada kekuatan untuk berlari. Nazri pun terus toleh ke belakang, terus berlari. Nazri berlari sekuat hati. Semua barang-barang dia, semua ditinggal dekat pokok getah tu. Masa Nazri berlari tu, Nazri langsung tak toleh ke belakang. Tapi Nazri dapat rasa, benda tu sedang kejar dia daripada belakang. Bila Nazri dah berjaya keluar daripada kebun getah tu, Nazri pun pergi dekat motor dia, terus memecut balik ke rumah. Tak lama lepas tu, Nazri pun sampailah dekat rumah dia. Dia parkinglah motor dekat depan rumah. Tapi Nazri tak terus turun daripada motor. Nazri duduk dekat atas motor dia. Dia tenangkan diri. Nazri dah mula rasa lega lah. Dah selamat aku daripada benda tadi. Bila Nazri dah rasa okey sikit, dah bertenang sikit, Nazri pun turun daripada motor. Berjalan nak pergi masuk ke dalam rumah dia. Masa itulah Nazri terperasan. Nazri ternampak benda tu ikut dia balik. Benda tu sekarang ni sedang bertenggek di atas salah satu pokok yang ada di depan rumah dia. Elok aja benda tu tenung ke arah dia sambil tersenyum. Rupanya benda tu ikut dia balik ke rumah. Bila dah nampak benda tu bertenggek atas pokok macam tu, Nazri apa lagi? Terus berlari, pergi dekat depan pintu, terus ketuk pintu rumah dia. Memang kuatlah Nazri ketuk pintu, sampai bergegar pintu tu. Lepas tu isteri Nazri pun bukalah pintu. Nazri berlari masuk, terus masuk ke dalam bilik dia. Bila isteri Nazri nampak keadaan Nazri macam tu, isteri Nazri pun rasa takut. Isteri Nazri tutup balik pintu, kunci pintu, pergi dalam bilik. Tengok Nazri. Bila isteri Nazri tengok, Nazri dah berselubung dengan selimut. Dan badan dia dah menggigil pada masa tu. Isteri Nazri pun tanyalah, kenapa ni bang? Tapi Nazri tak boleh nak bercakap pada masa tu. Dia diam aja.
3 hari Nazri demam. Masa tu semua pekerja penoreh ni semua dah kecoh lah pasal apa yang berlaku pada Nazri ni. Sampai pemilik kebun getah tu pun dah datang ke rumah Nazri, melawat Nazri dan bercakap-cakap lah, bertanya khabar dengan Nazri. Masa tu lah pemilik kebun getah tu mengaku memang betul di kebun getah dia tu memang ada sesuatu lah. Memang keras kebun getah dia tu. Maknanya sebelum ni memang dah ada kejadian macam tu berlaku, cuma Nazri aja yang tak tahu. Jadi Nazri dinasihatkan supaya tak pergi menoreh terlalu awal. Selepas perkara tu berlaku, Nazri dah serik. Nazri dah tak pergi seorang-seorang pukul 3 pagi menoreh. Nazri akan pergi pukul 7 bersama-sama dengan penoreh-penoreh yang lain. Dan semenjak daripada tu, Nazri dah tak pernah alami lagi perkara yang sama. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang sebatang jalan di negara Perancis. Jalan ni hanya boleh digunakan semasa air surut sahaja. Nama jalan ni adalah Passage du Gois. Passage du Gois ni adalah jalan yang menghubungkan antara Pulau Noirmoutier dengan dataran besar yang berhampiran. Jalan Passage du Gois ni ditemui pada tahun 1701. Ianya adalah satu laluan sempit yang terhasil akibat lumpur yang perlahan-lahan membentuk sebuah tebing. Jalan ni hanya boleh dilalui sebanyak 2 kali dalam masa satu hari semasa air surut. Terdapat satu papan tanda khas di permulaan jalan ni. Papan tanda ni akan beritahu kepada pengguna sama ada jalan ni selamat digunakan ataupun tidak. Walau bagaimanapun, pengguna jalan ni perlu maklum bahawa setiap kemalangan yang berlaku ketika menggunakan jalan tu ditanggung oleh mereka sendiri. Maknanya memang tak akan ada pihak yang bertanggungjawab lah kalau berlaku apa-apa pada diorang, individu yang menggunakan jalan ni. Yang menariknya, jalan ni hanya boleh dilalui oleh kenderaan dalam masa 1 jam sahaja semasa air surut. Tapi walaupun masa terhad kepada 1 jam, pengguna jalan ni tak perlu memandu laju sebab jalan ni tak panjang sangat. Jalan ni pendek aja. Panjang jalan ni adalah 4.15 km sahaja. Keunikan jalan ni telah menarik pelancong-pelancong daripada luar. Pelancong-pelancong ni semua datang dekat jalan Passage du Gois ni untuk merasai sendiri pengalaman memandu kenderaan merentasi jalan yang membahaya ni. Menurut rekod, setiap tahun memang akan ada kenderaan yang ditenggelami air. Sebab pemandu kenderaan tu tak sempat nak habiskan jalan tu, nak ke seberang. Bila pihak kerajaan Perancis dah perasan tempat ni menarik ramai pelancong, diorang mula bina beberapa perhentian di sepanjang jalan ni. Perhentian ni semua dibina tinggi lah. Jadi bila ada pelancong yang memandu tak sempat nak menyeberang, diorang boleh berhenti di kawasan perhentian ni. Maknanya bila diorang ni semua sempat naik ke kawasan perhentian yang tinggi tu, kenderaan diorang tak ditenggelami air lah. Walaupun keadaan jalan tu macam tu, dia tak menghalang orang ramai daripada mengadakan aktiviti sukan dekat situ. Setiap tahun akan diadakan acara larian di jalan Passage du Gois ni. Memang setiap tahun, semenjak tahun 1987, musim panas, akan diadakan acara larian antarabangsa menggunakan jalan Passage du Gois ni. Biasanya acara larian ni akan diadakan pada bulan Jun, bulan 6. Sebab masa tu musim panas. Bila buat musim panas ni, waktu siangnya lebih lama. Suhu air di kawasan tu pun sesuai lah untuk acara larian tu. Dan biasanya acara larian ni diadakan pada waktu petang. Pada tahun 1999, jalan ni juga pernah digunakan sebagai satu laluan pertandingan basikal antarabangsa Tour de France pada peringkat kedua. Tapi malangnya, disebabkan jalan ni licin, ramai peserta pertandingan lumba basikal tu yang jatuh masa lalu dekat situ. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.